Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat kembali semula ke channel Abang. Terima kasih sangat-sangat sudah dengarkan cerita yang Abang nak sampaikan hari ini. Pengalaman daripada ramai orang. Cuma hari ini Abang dapat cerita pertama daripada email, cerita kedua daripada panggilan telefon, dan kedua-dua cerita ni memang sedih bagi Abang. Elemen seramnya ada, tapi sedihnya memang kuat. Tapi itulah untuk jadi iktibar untuk kita semua. Jadi sebelum kita mulakan cerita, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Ta'ala. Moga-moga kita dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, diberikan kesihatan yang baik, dipermudahkan segala urusan oleh Allah dunia dan di akhirat. Dan kita sama-samalah berdoa supaya Allah memberi kerahmatan dan kebahagiaan kepada kedua ibu bapa kita. Sebab tanpa ibu bapa, doa mereka berdua kita susah nak sampai ke tahap ni. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi tanpa membuang masa, Abang akan teruskan dengan cerita yang pertama. Cerita yang pertama ni best. Cuma masalahnya ialah dia tak bagi tahu dekat Abang tarikh bila perkara ni berlaku dan dekat mana cerita ni berlaku. Tapi dia adalah seorang YouTuber yang boleh kata sedang meningkat naik. Sampaikan kepada Abang cerita ini melalui email. Moga-moga jadi iktibar untuk kita semua. Macam ni ceritanya. Kita gunakan namanya sebagai Ali. Ali ni, dia kata, dalam cerita yang disampaikan kepada Abang, Ali seorang lelaki, lebih kurang umur 20-an lah macam tu waktu kejadian ni mula-mula berlaku. Dia berkenalan dengan seorang perempuan. Tapi bila dah berkenalan semakin rapat, akhirnya diorang pun mengikat tali pertunangan. Bila diorang bertunang, barulah Ali tahu rahsia keluarga bini dia. Bukan saka, bukan apa. Keluarga bini dia ni memang selalu menjadi mangsa orang hantar-hantar santau ataupun orang hantar-hantar benda yang bukan menggunakan alam sebelah. Memang menjadi kebiasaan keluarga bini dia, kadang-kadang sakit, teruk, kadang-kadang tak boleh jalan, kadang-kadang kesaruk, kesampuk. Memang selalu terjadi dekat keluarga isteri dia. Bukan isteri dia aja yang kena, kadang-kadang bapa mentua, mak mentua. Dan mengikut kata diorang, satu keluarga ni, mengikut kata keluarga isteri dia, benda ni dah berlaku sejak 20 tahun yang lepas. Puncanya adalah orang tak suka dengan keluarga isteri dia ni sebab keluarga isteri dia boleh dikatakan keluarga yang agak berada ataupun dah berjaya dalam pekerjaan masing-masing. Itulah yang menjadi titik mula. Memang keluarga ni selalu mendapat sakit yang pelik-pelik. Sampaikan duit semua habis buat pergi berubat. Disuruh sediakan 5 put, kapur barus, kain yang gitu lah. Tengah malam tak nak sebut lah kan. Kain putih, emas kadang-kadang tu. Dia orang sediakan semua semata-mata untuk bagi kesembuhan baik pada keluarga dia orang. Tapi itulah takdir Allah Ta'ala kan. Tetap juga keluarga ni macam-macam musibah. Tapi musibah yang paling teruk adalah berkenaan dengan kesihatan. Tak boleh jalan lah, tiba-tiba muntah darah lah. Memang selalu keluarga ni kena. Jadi pada mulanya si Ali ni ingat benda ni menimpa keluarga bini dia aja. Tapi tak sangka selepas dia berkahwin dengan bini dia, dia pun terkena benda yang sama. Mulalah dia sakit-sakit lah, macam-macam lah berlaku pada dia. Benda pertama yang terjadi pada Ali sewaktu selepas dia kahwin dengan bini dia adalah berkenaan dengan duit. Selalu hilang. Dia letak kat mana, dah letak dalam peti besi lah lebih kurang gamaknya macam tu. Hilang juga, letak bawah bantal hilang, letak dalam bank pun hilang. Dia pun tak tahu macam mana boleh hilang, dia kata. Yang paling teruk sekali dia kata, ada sekali tu dia letak dekat dalam sampul surat. Sampul surat tu dia dudukkan, maksudnya dia pegang lah kan. Hilang juga. Sampai dia dah tak ada ikhtiar macam mana dia nak buat duit dia tak hilang. Kadang-kadang hilang sikit, kadang-kadang hilang banyak, kadang-kadang memang tak nampak duit tu terus. Itu tak termasuk lagi kalau belanja. Tiba-tiba belanja, duit tiba-tiba habis. Duit gaji ada. Ali ni bekerja sebagai, kalau abang tengok, sebagai seorang cikgu lah rasanya. Bini dia pun cikgu. Tapi duit tak ke mana-mana dia kata. Memang selalu hilang. Itu bab duit. Lepas tu pula Ali kata, sejak dia kahwin dengan bini dia, dia bukan nak tuduh keluarga bini dia, tapi itulah yang dia alami. Dia kata, dia pernah lepas kahwin tu dia beli kereta, tapi kereta dia kemalangan dah jangan cakap lah, banyak kali, baik kemalangan besar, kemalangan kecil,
puas duit tu digunakan untuk betulkan kereta aja. Lepas tu pula selalu rosak. Sikit-sikit rosak menyebabkan dia, laki bini, jadi stres. Jadi tadi duit tau, yang ni dah jadi kereta pula. Yang ketiga, Ali dengan bini dia ada satu masalah, tak boleh pegang barang. Dengan kata lain, kalau dia pegang mangkuk dekat kawasan dapur, dengan tak semena-mena, mangkuk tu akan terlepas. Dia pun tak tahu macam mana mangkuk tu terlepas. Cuma dia perasan setiap kali dia pegang barang, terutama barang kaca, dia perasan ada tangan lain yang menepes tangan dia dan menyebabkan dia terlepas barang yang dia pegang. Kadang-kadang kuali, bayangkan dia kata tengah nak masak, makan malam, tiba-tiba kuali tu macam seperti ada yang tepes, terjatuh kat bawah, habis melambak makanan semua. Kadang-kadang mangkuk-mangkuk kaca terlepas daripada tangan. Dia kata yang paling teruk sekali kalau pisau terlepas, hampir-hampir banyak kali juga nak tercocok kaki dia. Gila seram pula merasa. Kesian lah. Dia kata dah jadi stres. Lepas tu ada juga kawan-kawan yang bagi nasihat. Dia kata kau tak semayang kot. Dia kata bukan masalah tak semayang. Dia semayang. Dia kata dah puas berzikir, dah puas semayang, dah puas mengaji. Tapi dia tak tahu mana datangnya benda-benda ni semua terjadi. Tapi dia terus bersabar dengan isteri dia. Yang pertama tadi duit, yang kedua kereta, yang ketiga barang terlepas. Yang keempat, dia selalu sakit-sakit, terutama sakit kaki. Dan bila dia selak pagi tu, bila dia sakit kaki tu, dia selak pagi, dekat bahagian betis dia macam ada orang gigit. Maksudnya ada dua kawasan taring, macam ada binatang gigit. Dia kata tak tahulah mana datangnya. Jadi itu antara benda-benda yang menyebabkan dia percaya sebenarnya benda yang dia alami itu adalah mungkin ketulahan ataupun kesinambungan daripada apa yang dialami oleh keluarga bini dia. Bukan dia aja, bini dia pun sama. Dan keadaan makin memburuk bila bini dia setiap kali mengandung, bini dia akan gugur. Dia kata sedih kena. Puaslah dia pergi cek dekat doktor lah, jaga kandungan baik-baik lah. Kadang-kadang tak ada sebab penyebab, tiba-tiba bini dia boleh terjatuh, lepas tu keguguran banyak kali pula tu. Lepas tu ada lagi satu, dia kata beli barang, tak boleh beli barang baru. Beli almari rosak. Beli komputer meletup. Beli handset meletup. Beli TV boleh tombang secara tiba-tiba. Dia kata tak ada angin ribut taufan, tiba-tiba TV tombang. Tak ke stres, dia kata. Tapi dia kata alhamdulillah lah, walaupun dia dengan bini dia mengalami banyak peristiwa-peristiwa aneh, tapi akhirnya Allah memberikan satu berita gembira bila satu hari bini dia disahkan mengandung. Pada kali ini dia jaga betul-betul bini dia yang mengandung tu. Memang ditatang minyak yang penuh, tapi tetap juga bini dia tiba-tiba tak semena-mena tergelincir. Tak tahu mana datangnya, berjalan-jalan dalam masuk tergelincir. Mujur dia tak keguguran. Dapat diselamatkan bayi itu dan akhirnya tumbuh besar sampai sekarang budak tu ada. Alhamdulillah lah dia kata. Tapi itulah disebabkan perkara-perkara yang buruk macam ni, dia dah mula rasa gundah gulana lah dekat, dan dia rasa syak wasangka kepada keluarga bini dia. Bini dia banyak kali minta maaf, terangkan bini dia kata mungkin datang daripada keluarga bini dia yang selalu mendapat musibah ni. Tapi dia terangkan dekat suami dia, kita redha, mana tahu Allah nak tolong kan. Jadi pada satu hari tu, selepas dapat anak tu, selepas satu hari tu, tiba-tiba bini dia bawa anak dia keluar pergi rumah mak mertua. Dia dekat rumah seorang-seorang, tengah duduk layan-layan TV sambil-sambil tu kemas-kemas sikit. Tiba-tiba jantung dia sakit gila dan dia rasa memang dia kena serangan jantung. Jadi dia pun pergilah nak gegas-gegas ke hospital. Jadi dalam gegas-gegas ke hospital tu, dia sempat telefon bini dia tapi tak berjawab. Tapi dia telefon kawan dia, dan bila dia telefon kawannya, tujuannya adalah nak beritahu kawan dia, kalau ada apa-apa bini aku tanya, dia kata cakapkan aku dekat hospital. Tapi kawan dia cakap tak payah telefon, tak payah kau pergi hospital, engkau datang rumah aku akan bagi bantuan. Sebabnya kawan dia ni memang pakar sedikit lah, tahu-tahu tentang alam sebelah. Jadi bila sampai rumah kawan dia kata ada sesuatu yang mengganggu engkau, dia kata.
yang mengikut kau, yang dia kata mengganggu kau punya dedakan jantung. Jadi dia pun berurutlah dengan lelaki ni. Tapi lepas lelaki ni ubat, Alhamdulillah, dia tak ada sakit jantung lagi. Dan selepas tu dia buat rawatan susulan dia ke hospital. Memang dia tak ada tanda-tanda yang dia ni ada masalah jantung. Jadi dia tanya dengan kawan dia sebenarnya apa yang berlaku. Kawan dia cakap mungkin ada sesetengah makhluk alam sebelah ditugaskan untuk memegang jantung engkau, dia kata. Jadi menyebabkan engkau ni dalam keadaan yang tak sihat. Mula-mula dia kata nak percaya tak percaya, tapi dengan apa yang berlaku dia percayalah. Dia dilanjutkan ceritanya, bila kawan dia dah cakap macam tu, dia mula terfikir-fikir nak pergi berubat. Jadi akhirnya dia pun berubatlah dengan seorang imam lah dekat tempat dia. Jadi imam tu cakap, mungkin dia kata dia pun tak tahu, tapi mungkin ada orang yang dengki dengan keluarga dia, yang tengok keluarga dia harmoni, ekonominya bagus, pendapatannya bagus. Jadi dia dengkilah, dengan kata lain hantarkan sesuatu untuk mereka sekeluarga ni hidup sebagai kucar kacir. Okey, jadi dia kata mula-mula okey, tapi lama-lama sakit tu kembali balik. Benda-benda yang pelik kembali balik. Tapi dia kata dia bersabar berubat lagi. Dah banyak kali berubat, tak juga senang-senang. Macam tu juga. Akhirnya dia ambil keputusan sendiri. Dia sendiri belajar berubat. Maksudnya dia belajar macam mana nak ruqyah, macam mana nak menghindarkan benda-benda, nak membuang benda-benda ni, sampaikan ke tahap dia sendiri boleh ubatkan orang-orang yang dalam keadaan sakit, terutama orang-orang yang kena kerasukan. Dia boleh ubatkan. Macam mana begitu stresnya dia, terpaksa belajar macam mana nak mengubat diri sendiri, dan pada masa yang sama dia boleh mengubatkan orang. Dia punya tahap stresnya tu. Tapi dia kata ada masalah lain kalau menjadi seorang pengubat, iaitu dia memang boleh ubatkan orang lain, boleh ubatkan bini dia, boleh ubatkan anak dia, mak mertua dia, bapa mertua dia. Tapi ada satu masalah, dia tak boleh nak ubat diri dia sendiri. Sebab ada kadang-kadang dia pun kena gangguan-gangguan dan dia cuma boleh baca. Tapi ialah, kalau ada siapa-siapa yang pernah dengar, benda ni kalau terkena kat diri sendiri, kita kena minta orang lain ubatkan kita. Itu adalah salah satu cara. Kita namanya nak ubat diri sendiri boleh, tapi kurang berkesan. Okey, ceritanya berlanjut lagi lah. Maksudnya dia punya keluarga, dia, isteri dengan anak dia ni hidup dalam keadaan yang sentiasa berjaga-jaga. Begitu juga dengan keluarga mertua dia. Tapi keluarga dia okey je. Maksudnya mak ayah dia okey je. Dia dua keluarga ni lah hidupnya kucak-kacir. Okey, ceritanya lanjut. Pada satu hari tu, dia macam teringin pergi pasar, teringin nak makan ayam selasih. Kalau siapa-siapa yang tak tahu, ayam selasih tu ayamnya warna hitam, kulitnya pun hitam. Jadi bila dia beli dekat pasar tu, orang pasar tu cakap ayam selasih ni selalunya orang nak mengubat-ngubat. Dia kata, kenapa nak mengubat ke? Dia kata. Tapi dia kata, taklah, dia tiba-tiba nak rasa macam mana ayam selasih tu. Selepas tengok dekat YouTube ada orang buat sup herba ayam selasih, tiba-tiba nak terasa lah kan, nak merasa. Dia pun belilah ayam selasih tu. Bila ayam selasih tu sampai, bila dia bawa ayam selasih tu kat rumah dia dia ada mertua dia. Jadi bila mertua ada, semua dalam keadaan yang canggung. Sebab mertua dia kata, kenapa kau beli ayam selasih? Dia kata, sebab ayam selasih ni setahu abah, dia kata, untuk orang santau menyantau. Dia kata, tak ada. Saya tengok resepi, saya tengok macam ayam selasih tu, dia kata, boleh buat sup untuk kesihatan. Jadi saya belilah. Jadi bini dia pun tak syak apa-apa. Bini dia pun pergilah dapur masak. Okey, tapi keluarga mertua dia dah rasa lain macam, sebab berdasarkan pada soalan-soalan yang ditanya dan juga pandangan dia. Okey, tapi malam tu nak jadi cerita. Malam tu dia orang ramai-ramai tengok cerita Tanah Kubur. Kalau siapa-siapa yang tak tahu, cerita Tanah Kubur tu famous, tentang macam mana seorang pakcik menguruskan banyak jenazah yang pelik-pelik. Dalam cerita Tanah Kubur tu mengisahkan seorang lelaki yang beli ayam selasih, bertujuan adalah untuk menyantau satu keluarganya. Jadi disebabkan itu punya drama, mak bapak mertua, mak bapak bini dia syak yang dia ni, si ahli ni, mengamalkan ilmu hitam. Habis malam tu jadi gaduh besar, dan malam tu juga semua tok-tok guru
Ali ni dituduh sebagai ajaran sesat. Lupa abang nak beritahu, si Ali ni belajar ilmu-ilmu ruqyah daripada seorang bekas mufti yang terkenal. Cuma tak dapatlah nak dia beritahu untuk menjaga sensitiviti. Jadi di malam tu dia kata bergaduh teruk gila sampaikan Ali kecil hati. Ali kecil hati sebab dituduh untuk menyantau keluarga sendiri. Dan Ali juga disebut sebagai salah seorang yang menyebabkan keluarga tu selalu mendapat sakit-sakitan. Jadi stres lah disebabkan tu. Dia kata dia pun mohonlah untuk bertukar. Dia kerja sebagai cikgu kan. Dia mohon untuk bertugas di lain tempat. Dan akhirnya permohonan dia diterima. Dia pun pergilah daripada situ, menyewa dekat tempat baru, dia kata. Tapi pada masa yang sama dia berdoa juga kalau bini dia dapat ditukarkan di tempat yang sama. Tapi Alhamdulillah dia kata pada waktu tu, dia kata selang beberapa bulan bini dia pun dapat bertukar ke tempat kerja satu daerah dengan tempat kerja dia. Jadi bersatulah dia semula dengan bini dia, dengan anak dia. Bersyukur sangat-sangat. Tapi kegembiraan tu terhenti di setakat sekejap aja, sebabnya bini dia tiba-tiba minta izin dengan dia untuk menjaga ayah atau mak mertuanya. Maksudnya mak bapak bini dia. Sebab mak bapak bini dia tiba-tiba dia jatuh sakit. Jadi sebagai seorang suami, Ali kata takkan nak biarkan bini dia tak jaga mak ayah dia kan. Dia pun terpaksalah lapangkan hati. Bini dia pun bertukarlah semula ke kampung asal bini dia untuk menjaga mak ayah dia. Jadi hari Minggu lah baru dia orang berjumpa. Tapi dia kata itu satu pengorbanan lah untuk mak ayah. Walaupun dia kecil hati, tapi dia kata itu tetap mak ayah mertua dia, seperti mak ayah dia kan. Jadi dia biarkan bini dia menabur bakti kepada mak ayahnya. Cerita berlanjut. Pada satu hari, dia tengok ceramah Ustaz Kazim Elias dekat YouTube. Jadi bila dia tengok ceramah tu, rupanya Ustaz Kazim Elias pun kena penyakit yang sama. Lebih kurang macam penyakit dia. Orang dengki, orang santau macam tu, barang hilang, kemalangan, pelik-pelik. Lepas tu Ustaz Kazim Elias bagi satu petua, iaitu kalau kita nak buat sesuatu, kita tak boleh cakap, tapi kita gantikan dengan benda lain. Contohnya, kalau nak pergi makan, cakap nak pergi angkat pinggan. Tetapi kalau contohnya nak pergi berjalan, cakaplah nak pergi naik belon. Lebih kurang macam tu. Jadi dia kata boleh juga dia praktikkan. Dia kata mula-mula kan duit dia selalu hilang kan. Dia buat macam ni. Dia letak duit dia dalam dua envelope yang berbeza. Katakanlah RM100 envelope A, RM100 envelope B. Dekat dalam sampul surat A tu, dia tulis ini duit. Tapi dekat dalam sampul surat B, dia tulis ini batu. Jadi dia pun letakkanlah dua-dua sampul surat tu dekat bawah bantal. Besok pagi dia tengok dalam sampul surat yang bertulis ini duit, duit dalam tu hilang. Tapi kalau dalam sampul surat yang bertulis ini batu, duit tu tak hilang. Tak kepelik, dia kata. Okey, dia buat juga eksperimen yang kedua. Dia letakkan duit dalam dua sampul surat. Satu dia tak tulis apa-apa. Yang satu lagi dia tulis ini donat. Tapi bila besok pagi dia tengok duit yang dalam sampul surat ini donat tetap juga ada, tak hilang. Tapi duit dalam sampul surat yang tidak bertulis apa-apa hilang. Lepas tu dia terfikir, kurang cerdik juga dia orang ni. Jadi sejak daripada tu, ini dia pandai-pandai sendirilah. Dia kata kalau dia beli laptop baru, dia kata, dia tak cakap itu laptop. Dia cakap, ini aku beli mi goreng, dia kata. Tapi kalau dia beli handset baru, dia cakap, aku beli kuih kari pap. Dia kata, oh sedap kuih kari pap ni. Kalau dia kata bila kereta dia nak pergi betulkan, dia kata ni nak pergi beli betulkan belon panas. Contoh ni contoh. Jadi dengan kata lain, semua yang dia buat dia gantikan dengan nama lain. Dan sejak daripada tu tak pernah lagi berlaku benda pelik-pelik. Abang pula yang pelik. Oh macam tu. Masa dapat email tu, oh macam ni rupanya. Jadi dia kata siapa-siapa yang mengalami benda yang sama, dia boleh gunakan teknik yang diajar oleh Kazim Elias. Dia kata bentuk utama yang berkaitan dengan duit atau benda-benda hilang. Jadi dia kata kalau dia sakit kaki, macam ada benda menggigit lebam-lebam kan, dia kata dia akan
cakap, lah, kadang-kadang kan kita akan cakap, aduh sakitnya. Tak, jangan cakap macam tu. Bestnya, cantiknya lebam ni. Ada tukarkan psikologi makhluk alam sebelah. Dan sejak daripada tu, gangguan makin berkurang. Tapi dia tetap juga belajar mengubat, dia tetap juga cari ikhtiar macam mana benda ni betul-betul nak hilang. Dan dia adalah salah seorang YouTuber yang tengah meningkat naik, dan ini adalah link YouTubernya, dan boleh tekan link YouTube ni di bawah description box dalam kawasan information. Bolehlah kita bagi sokongan satu sama lain. Siapa-siapa yang nak tengok YouTube dia, nak subscribe, bolehlah. Ini abang perkenalkanlah YouTube dia, sebab sebagai salah satu cara untuk memberi sokongan moral. Sebab dia kata dia dalam keadaan untuk proses baik pulih dari segi emosi dan juga ekonomi. Sekarang ni dalam keadaan yang ekonominya bertambah baik sebabkan ajaran daripada Ustaz Kazim Ilyas tadi. Dan dia kata dia berterima kasih sangat-sangat dengan Ustaz Kazim Ilyas dengan idea yang dibagikan. Pelik kan cerita ni? Okey, kita sambung lepas ni dengan cerita yang kedua. Cerita yang kedua ni abang rasa lain macam. Sebabnya abang tak pernah dengar tentang ilmu yang abang nak cerita pada hari ni. Dan disebabkan ilmu tu menyebabkan satu cerita yang sedih berlaku. Berlaku pada tahun 1940-an dekat satu kampung di daerah Muar, Johor. Cerita dia macam ni. Abang gunakan nama Timah. Nanti abang beritahu siapa yang bagikan cerita. Nanti macam matang gerdu, tak pasal-pasal lah, kena serang. Okey. Abang gunakan nama Timah. Dia kata dekat satu kampung ni, dekat Muar ni, ada seorang perempuan namanya Timah. Timah ni adalah anak sulung daripada 5 beradik. Dan Timah ni adalah orang yang boleh dikatakan paling cantik dekat kampung tu. Lepas tu Timah ni memang daripada kecil sampai ke besar dia tak sekolah. Dan dia memang bertugas untuk menjaga keluarga. Dan mak dia seorang suri rumah. Bapa dia pula seorang pekebun. Maksudnya pada waktu tu dia orang menoreh getah. Jadi Timah ni disebabkan dialah yang paling sulung, mak dia pula suri rumah. Jadi dia banyak tolong bapa dia menoreh getah. Jadi dengan kata lain, menoreh getah lah menjadi sumber untuk diorang ni membesar. Jadi dia kata hari berganti hari, akhirnya kecantikan Timah ni mendapat tersebar luas lah. Bukan di kawasan kampung tu aja. Boleh kata satu Muar tahu tentang Timah ni adalah seorang yang sangat cantik, dia kata. Walaupun dia dalam keadaan yang sangat daif, tapi sebabkan kecantikan dia tu, kalau tengok daripada cerita yang abang dapat melalui telefon, dia kata Timah tu punya kecantikan seperti orang zaman sekarang. Jadi macam cantiknya cantik-cantik moden. Tapi pada waktu zaman 1940-an, kecantikan, level-level kecantikan yang ada zaman sekarang ni memang sangat cantik lah kalau hidup pada zaman 1940-an kan. Jadi dia kata disebabkan Timah ni memang cantik, heboh lah, semua orang tahu, semua orang nak tengok. Sampailah ke pengetahuan ada seorang orang kaya yang tinggal dekat Bandar Muar. Yang orang kaya ni, dia seorang makcik. Dia dah tak ada suami, tapi dia ni adalah orang yang banyak mempunyai kebun-kebun. Boleh kata orang kaya pada zaman 1940-an tu, si makcik ni dah pakai kereta. Kaya tak kaya, dia kata. Jadi dia ni boleh dikatakan tuan tanah antara yang kaya lah dekat Muar. Dia ada beberapa orang anak bujang. Tapi bila dia dengar dekat hujung kampung, dekat daerah Muar ni, ada seorang budak perempuan cantik yang bernama Timah. Dia pun teringinlah nak kahwinkan Timah, anak dia dengan Timah. Sebabnya, dia memang mencari seorang menantu yang memang ada ciri-ciri Melayu. Maksudnya ciri-ciri yang masih terjaga kemalayuannya. Jadi dia pun ajaklah anak dia dengan beberapa orang saudara pergi rumah si Timah ni. Pada waktu tu dia kata bila makcik ni sampai ke pekarangan rumah Timah, heboh satu kampung. Satu kampung turun dekat rumah Timah ni. Sebab mana mungkin orang kaya daripada Bandar Muar datang ke rumah Timah hanya untuk melihat, nak tengok macam mana cantiknya Timah tu. Dan bila dia sampai memang heboh satu kampung dan akhirnya terjadilah perbincangan. Bila makcik tu tengok Timah memang cantik, lepas tu sopan pula tu. Walaupun rumah tu keluarganya daif,
Tapi makcik tu memang berkenan nak jadikan Timah sebagai salah seorang menantu dia. Dan anak lelaki dia pun berkenan nau-nau dengan Timah, sebab Timah bukan setakat cantik tapi memang sopan, penuh dengan ciri-ciri kemelayuan. Jadi diorang pun baliklah semula ke Muar, dan selang beberapa hari diorang pun datang menghantar rombongan meminang. Dan rombongan meminang ni menjadi satu berita yang gempar dekat kampung tu, sebabnya inilah pertama kali orang kampung tu berkahwin atau bertunang, bakal berkahwin dengan seorang lelaki yang sangat kaya raya. Ialah ada kereta pada tahun 1940-an kan. Jadi hebohlah. Disebabkan tu ramai juga yang dengki dengan si Timah, mak ayah dengan keluarga-keluarga dia ni. Ramai yang dengki. Yalah, dah lah hidup doif, tak pernah sekolah, tiba-tiba pula dapat bertunang dengan orang kaya daripada bandar. Boleh kata langkah kanan. Lebih kurang kan kalau abang tersalah peribahasa. Langkah kanan kan, terpijak emas orang cakap. Terpijak duit emas, tiba-tiba nak kahwin dengan anak orang kaya. Ramai jugalah orang kampung yang dengki. Termasuk ada beberapa orang kampung dan seorang makcik yang memang terkenal dekat kampung tu sebagai seorang tukang urut. Jadi makcik ni lah yang paling stres bila tengok Timah ni dapat bertunang dengan anak orang kaya. Memang mengikut ceritanya, ramai orang dapat berita yang buruk-buruk tentang keluarga Timah daripada makcik tukang urut ni. Memang masalah makcik ni, kata memang selalu bawa mulut disebabkan keluarga Timah. Dia cakap mak bapak Timah jual anak lah, Timah tu bukanlah baik sangat lah, nampak macam sopan jalan kedek-kedek, tapi sebenarnya ada udang di sebalik batu lah. Macam-macam cerita buruk. Tapi kebanyakan orang kampung tak percaya, sebabnya memang orang kampung tu tahu keluarga tu walaupun doif, tapi keluarga tu keluarga yang baik-baik. Okey. Jadi pertunangan pun makan masa lebih kurang 2-3 bulan, dan akhirnya sampailah hari untuk Timah dan bakal suaminya tu berkahwin. Jadi dengan kata lain pula, seminggu sebelum majlis bermula, ada sesuatu yang pelik berlaku. Yang ini pelik abang rasa. Keluarga makcik tu daripada Bandar Muar datang ke rumah Timah seminggu sebelum kahwin ni, sebab mengikut adat orang Muar pada waktu tu mereka akan adakan upacara melihat dara. Abang tengok macam sedihnya. Abang tak pernah dengar upacara ni. Inilah pertama kali, walaupun abang ada susu galuh orang Johor. Dia kata ini adalah upacara melihat dara, nak memastikan Timah ni masih lagi anak dara atau tidak. Satu upacara akan dilaksanakan oleh keluarga lelaki di rumah keluarga perempuan, disaksikan emak si pengantin perempuan dan juga bakal emak mertuanya dalam satu bilik tertutup. Dan benda ni akan dilaksanakan oleh seorang bidan pengantin. Bukan bidan, alamak, yang tukang make up pengantin zaman dulu tu apa? Abang lupa namanya. Macam tu lah. Jadi dia punya wedding planner zaman dulu. Tukang make up pengantin zaman dulu. Mak Andam. Allahu Akbar. Lupa kan cakap. Jadi benda ni akan dibuat oleh Mak Andam. Dan Mak Andam tu adalah Mak Andam yang dipilih oleh keluarga lelaki. Jadi seminggu sebelum kahwin tu diorang pun berkumpul. Timah pada waktu tu memang selang berbadak ajalah, sebab Timah kata dia tak bersalah. Dia kata dia tahu jaga kehormatan diri dan dia bukanlah orang yang jenis berpeleseran. Nak buat upacara panjat gunung ke apa, just hanya untuk melihat dia ni masih anak dara atau tidak. Memang tak jadi kesalahan, tak jadi masalah pada dia. Jadi pada petang tu berkumpullah mak dia, bakal mak mentua, Timah, lepas tu ada Mak Andam. Tapi yang tak sedapnya, ada makcik tukang urut yang banyak buat mulut tadi kan. Sebabnya makcik tukang urut tu kawan baik dengan Mak Andam tu. Mak Andam yang nak buat upacara tengok dara tu. Jadi waktu upacara tu dibuat, adalah beberapa orang yang Timah tak rasa senang, termasuk makcik yang tukang urut tu. Jadi sewaktu upacara tu dibuat, caranya mengikut cerita yang abang dapat, diambil hujung rambut Timah, dipotong, dibacakan mentera dan dilepaskan ke dalam air. Kalau rambut tu terserak,
itu menunjukkan timah bukan lagi anak dara, sudah ditebuk tupai. Tapi kalau rambut tu tidak berserak, rambut tu bercantum elok, maksudnya timah ni masih lagi anak dara dan sesuailah untuk dijadikan menantu. Tapi semuanya takdir Allah Ta'ala. Bila upacara tu dibuat, rambut timah berserak, satu bilik kawasan rumah tu kecoh, yang timah bukan lagi anak dara. Timah cuba mempertahankan diri tapi tak berjaya. Waktu tu bakal mak mentua dia rasa kecewa, nampak aja macam perempuan kampung jalan kepot-kepot, tapi sebenarnya sudah ditebuk tupai. Jadi pada waktu tu juga mereka memutuskan pertunangan dengan timah, sebab dia rasa timah tak layak menjadi isteri anak dia. Dan keluarga timah mendapat malu. Ditambah pula dalam bilik tu ada makcik si tukang urut. Jadi makcik tu menyebarkan cerita di seluruh kampung yang timah ni sebenarnya bukan perempuan baik. Timah dengan keluarga ni jadi rasa tertekan dengan apa yang mereka alami sekarang, pada waktu tu, menyebabkan ialah dah orang kata dia bukan anak dara, lepas tu pula putus tunang, tak jadi kahwin dengan anak orang kaya. Jadi mana nak letak muka, malu. Mak ayah mana? Ialah pada zaman dulu tak masa macam zaman sekarang kan. Malu dia kata. Jadi disebabkan tu timah dengan keluarga dia pun berpindah ke daerah lain. Tak tahu daerah mana, tak tahu negeri mana, timah dengan keluarga dihilang macam tu aja. Okey. Jadi ni baru nak masuk ceritanya yang seram. Pada satu hari, dia kata, waktu tu dia kata, pada satu hari, seluruh kampung digemparkan dengan, dengar tak sesuatu? Seram pula. Seluruh kampung digemparkan dengan suara perempuan menangis teresak-esak. Dan ramai saksi yang memberikan kesaksian, suara itu adalah suara perempuan dan seperti suara timah. Dan benda tu menjadi gangguan dalam kampung tu. Sebabnya setiap kali orang nak lepas saja maghrib, mulalah dengar perempuan menangis. Lepas tu ada juga yang nampak kelibat-kelibat perempuan berpakaian makcik rockers melintas-lintas dekat depan rumah, bawah rumah, belakang rumah. Dan benda tu sempat menjadi ketegangan. Kampung tu jadi tegang, jadi takut bila dua gangguan ni. Sampai ke orang tak berani nak keluar malam. Bila menjelang malam, orang tak berani nak keluar. Terutama kalau budak-budak nak pergi mengaji. Takut jadinya. Sebab orang panggil tu adalah hantu timah. Sebabnya orang kata itu berpunca daripada timah. Jadi banyaklah cerita mengatakan timah bunuh diri, timah terjun sungai, timah jadi gila, mati beragan. Banyak versi cerita. Tapi tak tahu yang mana satu yang dialami oleh timah. Tapi ramai yang cakap gangguan yang ada pada waktu tu adalah berpunca daripada timah. Ramai yang berbelit sikit. Ramai yang diganggu. Seram pula. Ramai yang diganggu dengan suara perempuan menangis dan juga kelibat makcik rockers yang melintas kat kampung tu. Benda ni berlarutan selama 40 hari. Jadi memang betul lah orang kata mungkin timah ni dah meninggal, mati beragan, mati malu. Jadi dia balas dendam, kucar-kacirkan orang kampung tu. Orang yang paling takut dah tentu-tentulah makcik yang si tukang bawa mulut tadi kan. Dan yang paling tragik sekali ialah dalam waktu kampung tu diganggu, si makcik yang bawa mulut tadi tu hilang sewaktu mencari sayur dalam hutan. Sampai sekarang katanya makcik tu masih lagi tak dijumpai. Kalau dah dijumpai pun mungkin umur dia dah lebih 100 tahun agaknya. Tapi dia kata makcik tu hilang dekat dalam hutan dan ramai yang cakap itulah balasannya kalau orang bawa mulut. Jadi orang yang kedua, itu orang yang pertama kena. Orang yang kedua adalah bidan yang buat upacara tu. Ada yang kata bidan tu tiba-tiba tengah-tengah buat kerja, jatuh pingsan. Lepas tu dah tak boleh bergerak. Pada waktu tu orang akan anggap itu adalah sebagai ketulahan ataupun kena ilmu hitam. Tapi kalau abang mungkin disebabkan oleh stroke kot.
Tapi itu orang kata balasan buat upacara yang bukan-bukan, memalukan keluarga orang. Inilah balasannya. Jadi disebabkan 3 peristiwa ni, makcik yang bawa mulut tu hilang dalam hutan, bomoh tu pula kena tiba-tiba tak boleh jalan, lepas tu kampung tu pula dikacau dengan orang menangis-nangis, lepas tu dengan makcik Rockers, bayangan makcik Rockers memang orang cop lah. Ini semua berpunca daripada keluarga Timah, tapi diorang sebenarnya tak tahu kat mana keluarga Timah tu. Dan gangguan-gangguan ni semua tamat lebih kurang 40 hari, dan selepas tu tak ada gangguan lagi. Makcik tu tetap juga hilang, tak dijumpai sampai sekarang, dan makcik tu masih lagi ada keturunannya. Dan cerita ni tersebar menjadi buah mulut orang daripada hari ke sehari sampailah ke hari ini. Yang ceritakan kepada abang ini adalah salah seorang cucu kepada orang kampung itu. Tak dapat abang nak beritahu nama kampung sebab abang takut jadi macam Matang Gerdu. Kisah apa tu? Ya, Matang Gerdu tu kan. Jadi abang banyak ditanya, bukanlah dihentam tapi dimarah lah. Jadi sebab itu adalah sebahagian daripada aib keluarga kan. Tak elok lah dia kata ceritakan, tapi dah terlepas nak macam mana, minta maaf je lah. Dah minta maaf dah pun dengan keluarga tu. Tapi untuk cerita kali ni abang tak boleh nak beritahu nama kampung tu, dan untuk menjaga sensitiviti. Yang sampaikan kepada abang ni adalah cucu kepada salah seorang orang kampung asal yang mengalami peristiwa ni, yang tahu tentang keluarga Timah ni, dan dia sampaikan kepada abang melalui panggilan telefon. Terima kasih sangat-sangat dah mendengarkan 2 cerita yang abang sampaikan. Walaupun cerita kali ini tidaklah seram mana, boleh kata tak berseram sangat, tapi memang kesian sebenarnya. Abang tak tahu pula ada upacara melihat anak dara. Yang melihat dara tu, abang betul-betul tak tahu dan tak sangka benda tu wujud. Dan yang untuk cerita yang pertama tu, abang pun tak sangka ajaran Ustaz Kazim Ilyas, maksudnya petua lah Ustaz Kazim Ilyas macam tu. Kita kalau nak buat sesuatu, gunakan kata ganti nama. Dia kata sebab orang alam sebelah rasanya kadang-kadang dia orang terkeliru dengan apa yang kita buat. Moga-moga cerita yang abang sampaikan menjadi iktibar untuk kita semua. Hingga berjumpa lagi dalam 2 hari akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.